Didik TV KPM. Lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Daniel. Baik, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Saya sambut soalan Akmal. Kita pergi kepada tajuk yang paling penting. Iaitu proses. Ini adalah tajuk yang merujuk kepada SP kita. Okey. Tunjang kepada pembelajaran kita pada hari ini adalah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan atau ringkasnya pilihan raya MPP. Okey. Tapi nama panjangnya Majlis Perundangan Persekutuan. Kita lihat prosesnya. Okey, mari. Okay. Kita banyak bermain dengan nombor kali ini ya, Akmal. Betul. Kita lihat ada berapa langkah dalam proses pilihan raya umum MPP yang pertama. Yang pertama Amal ya, tahun 1955. Kita lihat yang pertama adalah Suruhanjaya pilihan raya penentuan sempadan kawasan ditubuhkan. Itu yang pertama, langkah satu, Suruhanjaya itu dulu ditubuhkan. Kenapa? Sebab Suruhanjaya ini yang akan menguruskan proses pilihan raya. Apa yang mereka buat? Mereka tentukan sempadan kawasan dan berapa jumlah kawasan yang ditentukan? 52 kawasan. Dan kawasan inilah yang menjadi kawasan yang dipertandingkan. Dan penentuan itu ditentukan pada tarikhnya 26 April 1954. Masih bermain dengan tarikh 1954. Ini langkah satu. Dan kata kunci bagi langkah satu adalah Suruhanjaya pilihan raya penentuan sempadan kawasan. Panjang nama dia. Tapi inilah nama yang paling tepat. Suruhanjaya pilihan raya penentuan sempadan kawasan. Ini adalah nama yang kita rujuk pada Arkib Negara. Baik, kita pergi kepada langkah yang kedua. Boleh, Amal? Boleh, iaitu? Langkah kedua. Selepas selesai Suruhanjaya dibentuk, maka pilihan raya tidak boleh diadakan tanpa melalui undang-undang. Jadi perkara kedua, langkah yang kedua adalah rang undang-undang diluluskan. So, rang undang-undang apa? Rang undang-undang berkait dengan pilihan raya. Bila Ogos 1954, masih pada tahun yang sama, dan apa kandungan rang undang-undang ini adalah membolehkan pilihan raya diadakan. Jadi kata kunci bagi langkah kedua adalah pengenalan rang undang-undang. Dan undang-undang ini adalah berkait dengan pilihan raya. Kenapa? Pilihan raya tidak boleh dilaksanakan jikalau tiada arahan undang-undang. Dan arahan undang-undang ini dimaktubkan dalam Akta Pilihan Raya. Kita gerak kepada yang langkah ketiga. Boleh, Amal? Boleh. Silakan. Langkah ketiga. Kita lihat pendaftaran pengundi. Pilihan raya tidak boleh diadakan jikalau tiada pengundi. Betul. Dan saudara Akmal juga tadi telah melakonkan bagaimana pengundi berfungsi. Dan kita lihat ya tarikh. Disebabkan pilihan raya ini bermain dengan tarikh pilihan raya pertama, maka kita ada beberapa tarikh yang kita perlu nyatakan. Bila pada 18 Oktober di seluruh tanah Melayu, manakala Terengganu bermula 29 Oktober. Lewat sedikit di Terengganu. Cuma yang penting pada langkah ketiga adalah pendaftaran pengundi. Tiada pilihan raya yang boleh dijalankan jikalau tiada pengundi. Jadi, tambahan dalam langkah 3, Man. Siapa yang boleh menjadi pengundi? Apakah syarat untuk menjadi pengundi? Soalan saya, Akmal, sebelum saya terangkan. Untuk Akmal ya? Untuk saya, cikgu? Akmal, ya? Soalan umum saja. Tapi nama saya tak ada dekat sini, cikgu. Tak apa, nanti saya bagi satu nama khusus untuk Akmal ya, di bahagian belakangnya. Cikgu. Kita bagi bulan. Soalannya adalah, di sini ada 3 syarat menjadi pengundi. Jikalau kurang salah satu, agak-agak layak atau tidak? Tidak boleh, cikgu, dan tidak layak. Tahniah. Tepat. Sebab syarat-syarat ini merupakan satu perkara yang saya rasa perkara yang wajib kan sebelum kita nak melakukan sesuatu apa sahaja perkara. Sebab itu pentingnya kita kena baca syarat-syarat dulu. Tak cukup syarat, tak bolehlah kita melakukan perkara tersebut. Betul ke, cikgu? Betul. Tepat sekali, Akmal. Kalau Akmal menjadi murid saya dah boleh bagi A+ Akmal. Berapa bulan, cikgu? Bulan boleh ambil 3 lah. Tapi 3. Tak sempat bawa bulan. Bintang je ada. Nanti kita bagi bulan. Tahniah, Akmal. Tepat jawapan dia. Dan makluman juga kepada murid dalam talian dan di luar sana. Syarat menjadi pengundi mesti cukup keseluruhan. Kurang satu bermaksud kita sudah menyangkal
tidak menepati syarat yang ditentukan, maka kita tidak lah. layak. Okey. Okey, kita lihat apa syaratnya. Baik. Okey, yang pertama adalah mesti warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Semestinya kita ingin mengundi di Tanah Melayu, maka kita kena menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Itu adalah syarat terpakai sehingga hari ini. Ya. Yang kedua, syarat umur. Bagi pilihan raya umum yang pertama, syarat untuk menjadi pengundi yang pertama adalah 21 tahun ke atas. Okey, pada hari pendaftaran pengundi tersebut mesti umurnya 21 tahun. Kalau 20 tahun belum genap 2 hari, contoh Yap. pun dia tidak layak menjadi pengundi bagi pilihan raya tersebut. Ya, dia mesti 21 tahun dan ke atas. Walaupun kurang 1 hari bermaksud dia masih belum 21 tahun. Baik. Dan ini syarat ini pada tahun 1954, betul cikgu? 54. Dan untuk pilihan raya 1955. Bagaimana dengan pilihan raya orang kata zaman sekarang ni cikgu? Adakah masih lagi 21 tahun ke atas cikgu? Sebab saya umur 20 tahun. Oh, bagus. Jadi muda, saya nak tahulah. Okey. Okey, kalau Akmal kata 20 tahun, maksudnya Akmal belum layak mengundi bagi pilihan raya umum yang pertama. Okey, betul. Okey. Tapi tahniah dengan usia Akmal yang muda sekarang Ya. Jikalau ada pilihan raya, maka Akmal layak mengundi. Kenapa? Sebab bagi tahun 2021 Disember sehingga hari ini, Okey. kerajaan Malaysia telah menurunkan hak menjadi pengundi. Hak umum menjadi pengundi. Agak-agak berapa ya? 18 tahun. Okey, nasib baik muda sedikit daripada Akmal ya. Ya. Okey, 18 tahun adalah usia minimum pengundi bagi tahun 2022 dan ke atas. Selagi undang-undang ini masih terpakai. Okey. Maksudnya apa, Akmal? Ya. Maksudnya kerajaan memberi lebih peluang kepada generasi muda untuk memilih pemimpin generasi akan datang. Baik. Jadi dah bolehlah cikgu saya Boleh tahniah, Akmal dah boleh. 20 tahun dah boleh. Alhamdulillah. Kalau ikut umur yang sebelum tak boleh. Belum Okey. layak. Baik. Okey. Dan yang ketiga, semestinya kalau Akmal kita anggapkan ini Akmal lah Okey. mesti tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu daripada tarikh yang tersebut, tarikh yang pendaftaran mengundi. Okey. Contohlah Akmal berada dalam tempoh 5 bulan sebelum tarikh 16 Oktober ini, Okey. maka Akmal tidak layak mendaftar sebagai pengundi sebab syaratnya mesti dalam tempoh 6 bulan. Ini sebelum pendaftaran. Okey. Sebab apa? Wajib pendaftaran dahulu baru boleh mengundi. Kenapa? Dengan pendaftaran ada senarai nama. Ah. Berbeza dengan apa yang Akmal sebut tentang hari ini tadi. Okey, saya reflect sedikit. Kalau pada hari ini pengundi tidak perlu lagi mendaftar. Okey. Kenapa? Pendaftaran secara automatik. Itu sudah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bermula Disember 2021. 2021 bermula. Okey. Jadi tahniahlah lebih mudah, lebih muda. Okey. Okey, baik. Okey, terus kita pergi ke langkah yang keempat. Boleh? Keempat, betul. Keempat Mal, kita terus ke langkah yang keempat. Okey. Tadi ada pengundi, sekarang perlu ada calon. Barulah pilihan raya boleh berjalan. Kata-kata kunci dia adalah penamaan calon. Okey. Apa maksud penamaan calon? Calon mendaftar diri dan disahkan pencalonannya. Okey, bila tarikhnya 15 Jun 1955. Kenapa dah 1955 tak di 1954? Sebab ini sudah bermula proses pilihan raya tersebut. Okey. Sekarang kita lihat tadi calon syarat menjadi pengundi, sekarang kita lihat syarat menjadi calon. Sama juga untuk menjadi calon perlu ada syarat. Dan kalau saya tanya soalan yang sama kepada Akmal, saya rasa jawapan pun masih sama. Mesti cukup syarat baru boleh menjadi calon. Okey, ingatan kepada murid dalam talian dan di luar sana, sama juga syarat menjadi calon perlu cukup. Tetapi syarat menjadi calon lebih satu ada 4. Jadi perlu cukup 4 syarat menjadi calon, barulah calon tersebut layak menjadi calon dalam pilihan raya. Okey, apa syarat yang pertama? Sama Mal. Yang pertama adalah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Mesti warga negara. Kalau ada 2 warga negara, secara automatik terbatal. Okey.
Yang kedua, sama juga berumur 21 tahun ke atas. Ya. Jadi syarat pertama dan kedua kita senang ingat, sama aja. Mhm. Yang berbeza yang ketiga. Okey, yang ketiga untuk menjadi calon dia kena tinggal lebih sedikit berbanding pengundi, iaitu 12 bulan. Untuk pengundi hanya 6 bulan saja kan? Mhm. Okey, jadi yang ini lebih panjang tempohnya. Ialah untuk menjadi calon perlulah ada lebih lama supaya lebih mengenali negara tersebut. Dan yang terakhir ada tambahan untuk menjadi calon. Untuk menjadi calon mesti ada pengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi untuk menjadi calon wakil rakyat yang bertanding dalam pilihan raya umum pertama mesti berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan baik. Okey. Okey. Ada soalan Iman? I'm good teacher. Terima kasih. Ya, Kita calon. ya betul. YB Akmal ya. Okey. Okey, seterusnya langkah Kita lihat 5. langkah kelima. Okey, langkah kelima apabila sudah melalui penamaan calon, maka berjalanlah proses kempen pilihan raya. Lama ya Kamal? 45 hari. Lebih kurang 1 bulan setengah. Okey. Ini adalah tempoh antara paling panjang dalam pilihan raya di negara kita. Okey, boleh ya? Langkah 5. Boleh. Kempen. Kita gerak kepada langkah 6. Okey. Okey, langkah 6 adalah hari mengundi seperti yang Akmal buat tadi. Gimik tadi adalah mengundi. Okey. Bila pada 27 Julai. Kata kunci dia adalah mengundi. Okey. Wajib perlu hari mengundi. Jikalau tidak, maka tidak ada keputusan. Dan tanggal atau tarikhnya adalah pada 27 Julai. Satu hari saja. Okey. Ada pengundian, ada langkah yang ketujuh. Iaitu Peti undi. Okey, dulu dia angkut peti undi Kamal ya. Angkut peti undi besi ya. Peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Macam kita buat tadi, cuma kita buat dalam tempat yang sama saja ya. Tapi sebenarnya kalau ikut tempoh jarak dia dibawa ke tempat pusat dan melalui proses pengiraan. Dan apabila dikira tidak sah kalau tidak ada langkah yang ke-8. apa dia? Pengumuman keputusan. Siapa yang berjaya menjadi yang berhormat, yang perlu berkhidmat kepada rakyat atau wakil rakyat. Baik, boleh Kamal? Boleh cikgu. Okey. Kita pergi kepada pecahan undi. Okey, untuk pengetahuan Kamal ya, ini adalah pecahan undi. Melayu 84.2%, China 11.2%, India 3.9%, lain-lain 0.7% dan jumlahnya 1%. Ini pengundi bagi pilihan raya yang pertama. Boleh rujuk buku teks tingkatan 4 ya murid-murid. Ini agihan kerusi mengikut negeri. Okey, Perak paling banyak ya. Okey, gerak kepada Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Melaka dan Perlis. Itu agihan kerusi. Juga boleh rujuk buku teks tingkatan 4. Dan yang terakhir adalah ini keputusannya. Okey, itu keputusan mengikut bilangan parti, bilangan calon, kerusi dimenangi, undi peroleh dan peratusan. Jadi kalau akan melihat, yang paling banyak adalah pada di sini. Okey. Hanya 2 parti sahaja memenangi kerusi dalam pilihan raya umum pertama. Okey, 2 itu saja ya. 51 campur 1. So dapat 52 seperti yang kita lihat tadi. Keputusannya ada 52 kerusi. Okay, saya teruskan. Okey. Ini ringkasan. Apabila ada maklumat panjang, so kita ringkaskan kepada kronologi. Ada 8 tahap dalam proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Yang pertama, Suruhanjaya penentuan sempadan. Kata kuncinya Suruhanjaya. Kedua, rang undang-undang. Ketiga, pendaftaran pengundi. Dan keempat, penamaan calon. Kelima, kempen pilihan raya. Keenam, mengundi. 7, kira undi. Dan 8, umum keputusan. Okey, itu sahaja apa yang kita belajar dalam tajuk ini. Akmal boleh faham ke? Boleh cikgu. Murid-murid dalam talian boleh faham ke? Murid-murid faham ke? Tadi macam ada berkerut-berkerut tu macam apa ni? Apa tu? Kita nak uji mereka boleh ke cikgu? Boleh. Itu yang saya tunggu. Kita uji mereka. Silakan. Kita lihat mereka faham atau tidak. Kita lihat ya soalan Alright. pengukuhan. Pantun sekali lagi. Kita serah kepada Akmal boleh ya? Boleh cikgu. Terima kasih. Saya mulakan cikgu. Sila. Sederap sejalan Datuk dan Datin melangkah memerhati ciptaan Tuhan. Kaedah ini memilih pemimpin. Pemimpin dipilih membentuk kerajaan. Wah. Siapa nak beli pantun daripada Akmal? Ya. Ada sesiapa boleh angkat tangan? Kita lihat siapa nak beli. Itu dia. Kita ada Aiman Hazimi. Aiman Hazimi. Okey. Okey. Silakan.
Balik beraya ke kampung halaman. Kampung halaman di Sungai Buaya. Pemimpin dipilih membentuk kerajaan. Okey. Kaedah dipanggil pilihan raya. Wah, itu dia. Tahniah Aiman. Tepat sekali. Ya. Dengan beli pantun dan jawapan pun tepat. Itulah dia orang kampung daripada Sungai Buaya, cikgu. Jauh Sungai Buaya ya. Kita Ya. bagi 2 bintang. 2 buaya. 2 buaya. Ya, okey. Kita bagi dekat Kita bagi 2 bintang. Azimi. Tahniah diucapkan kepada Azimi. Tahniah. Alright. Kita lihat Okey. soalan seterusnya. Baik. Kita uji lagi. Okey. Okey, soalan contoh. Apa dia? Kita tengok. Alright. Saya baca ya. Silakan. Nyatakan persamaan syarat antara pengundi dengan calon. Okey. Kalau murid-murid dalam talian perhatikan dengan baik apa yang cikgu terangkan tadi, so murid akan dapat Senang, apa cikgu, persamaan. saya rasa. Ini soalan senang sebenarnya. Akmal pun dah boleh jawab, saya Ya. rasa. Nampak teruja untuk menjawab. Nama je tak ada kat tapi sini. kita bagi peluang kepada murid yang ada nama ya. Itu dia. Siapa? Kita ada Yulin Yulin. Tai. Okey, silakan Yulin. Persamaan syarat antara pengundi dengan calon ialah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu dan berumur 20 tahun ke atas. Ya. Betul ya? 20 berapa berapa tahun? 20? Ulang balik Yulin, 20 berapa tahun? 21 tahun ke atas. Yeah. Okey, saya tengok, saya dengar jawapan daripada Akmal, betul atau salah? Betul, cikgu. 21 tahun dan juga warga negara. Oh, tahniah, tepat. Alright. Okey. 2 bintang ke, cikgu? 2 bintang. Alright. Bermaksud saya berjaya mengajar ya Akmal ya. Betul, cikgu. Okey, 2 bintang untuk Yuli. Kita Alright. uji lagi. Sebab Silakan. ada masih ada murid yang masih teruja nak menjawab ya. Kita Siapa tu? lihat Fazlina ke? Ada. Kita kebat pula Alright. Itu soalan kebat. Aha. Andaikan anda bakal menjadi pengundi. Okey, so bayangkan anda sebagai bakal pengundi. Aha. Bagi pilihan raya umum pertama Majlis Perangkat Persekutuan, Aha. apa kriteria utama calon? Okey, anda bakal pengundi. Kriteria utama. Kita lihat. Siapa yang nak cuba jawab soalan kebat? Anda sebagai pengundi. Oh, ini jangan keliru ni. Betul kan saya teka tadi? Betul, Faz. Pandai Akmal. Okey, sila kita dengar, Faz. Silakan, Faz. Andaikan saya bakal menjadi pengundi bagi pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan. Kriteria utama calon yang menjadi pilihan saya ialah seorang yang berkaliber, berpengetahuan tinggi, berakountability atau seorang yang amanah, berjiwa patriotisme dan juga berjiwa rakyat. Ada kepala ayat, kita panggil istilahnya kepala ayat. Betul. Sebab dia sebut balik soalan dan dia mencadangkan 5 jawapan. 5 jawapan dia, Betul. banyak jawapan dia tapi secara ringkas. Kita lihat, adakah jawapan dia menepati cadangan yang cikgu beri. Okey. Yang pertama, apa yang Fazlina cakap, kalau dia menjadi pengundi, calon yang dia akan pilih adalah yang berkaliber. Okey. Okey, tepat. Kedua, berpendidikan tinggi, ada ilmu pengetahuan. Okey. Ketiga, amanah. Keempat, berjiwa patriotik. Dan yang kelima, berjiwa rakyat. Rakyat. Okey, ada 5 jawapan tepat dalam bentuk ayat. Jadi kali ini kita bagi lebih sikit bintang. Oh, ni berapa, cikgu? Kita bagi 3 bintang. 3 bintang. Wah, Okey, saya rasa dia tahniah, Faz ya. Tahniah Fazlina. Saya rasa dia boleh cakap pasal saya lah, cikgu. Betul. Yang syarat tu. Itu yang kita bagi bintang banyak tu. Okey. 1 bintang, 2 bintang dan 3 bintang untuk Fazlina. Tahniah Okey, diucapkan tahniah, dengan telah Faz. menjawab soalan kebat tersebut. Baik, cikgu. Rumusan. Silakan. Pada rumusan ya. Untuk ini. Okey. Okey. Silakan, cikgu. Yang seterusnya, seterusnya. Ada soalan. Ya, seterusnya kita tengok. Oh, ada lagi satu. Ada satu lagi soalan. Oh, ada lagi satu, cikgu. Maafkan Okey, saya. kita ada masa lagi ya untuk satu soalan. Aha, okey. Okey, disebabkan tadi kita tanya kalau murid menjadi pengundi, Aha. sekarang kita lihat pula kalau murid Seorang pemimpin. pemimpin. Aha. Okey, 2 sudut yang berbeza. Oh. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih, sekarang sudah dipilih macam YB Akmal tadi ya. Nyatakan langkah anda bagi mempertahankan kemerdekaan. Okey, Akmal sudah dipilih, apa yang Akmal akan buat kalau Akmal ya? Tapi soalan ni cikgu ajukan kepada yang belakang murid kita. Sebab Nasib mereka baik. teruja menjawab. Ya. Okey. Siapa? Oh, Yulin. Siapa tu? Okey, Siapa tu? Yulin. Alright, silakan. Kalau Yulin pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, langkah saya bagi mempertahankan kemerdekaan negara yang telah sekian lama dikecapi oleh rakyat ialah
menjaga sempadan daripada dicerobohi oleh kuasa asing dengan membuat hubungan dua hala bagi meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Okey. Itu Ayat dia. tersusun. Wah. Kalau kita dengar sekali mungkin kita tak perasan jawapannya, Mat. Ya. Tapi sebenarnya jawapan dia amat lengkap dengan ayat yang lengkap serta apa yang disebut oleh Yulin tadi adalah gabungan daripada 3 cadangan saya. Ah. Yang pertama menjaga sempadan, Alright. yang kedua hubungan dua hala, Betul. yang ketiga pertahanan. Jadi ketiga-tiga jawapan yang Yulin nyatakan dalam bentuk ayat lengkap merupakan cara menjawab soalan kebat. Dan seperti jawapan Fazlina tadi juga, kita bagi 3 bintang. Wah, kalau Tahniah, saya Yulin. Ya, saya nak undilah cikgu. Yulin jadi pemimpin cikgu. Boleh, saya sokong. Ya, okey. Jadi 3 bintang, 3 bintang. untuk Yulin. Tahniah kepada kesemua murid yang ada dalam talian. Yap. Baik, saya rumuskan tajuk ini. Boleh? Silakan cikgu. Okey. Yang pertama, terdapat 8 langkah dalam proses pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan. Ada 8 ya. Saya Okey. rasa Akmal pun ingat. Dan yang kedua, langkah tersebut menjadi panduan kepada pelaksanaan pilihan raya yang seterusnya. Okey. Dan itu adalah perkara penting yang kita perolehi daripada tajuk proses pilihan raya umum yang pertama. Itu dia. Baik, cikgu, terima kasih. Alright, jadi kita nak sambung lagi tetapi kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda semua jangan ke mana-mana selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM